Baik, fokus negeri di bawah Bayu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi beri perhatian terhadap pembangunan IKS di Sabah. Putranya kita bersama Redin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redin. Ya, Alif. Pembangunan industri kecil dan sederhana IKS di Sabah akan terus diberi perhatian besar oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ia seiring perkembangan perusahaan sosial yang semakin pesat di negeri ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata sektor IKS akan terus diperkasa, apatah lagi ketika ini sebanyak 47% rakyat Malaysia mendapat pekerjaan melalui syarikat yang dikategorikan sebagai IKS. Jadi cukup besar peranan kementerian ini yang kita mahu perkasakan di Sabah supaya ramai banyak syarikat baru, perusahaan baru ditubuhkan supaya rakyat Sabah ada peluang pekerjaan melalui penubuhan perusahaan-perusahaan baru ini. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai peranan dan komitmen kementerian tersebut di bawah kerajaan perpaduan dan hala tujunya di negeri ini. Antaranya membawa masuk perkhidmatan jabatan yang tidak mempunyai pejabat wilayah di Sabah dan perancangan melaksana program besar termasuk Hari Penjaja Kebangsaan, Karnival Keusahawanan dan Koperasi pada tahun depan. Seramai 74 keluarga terjejas bencana angin ribut di Pulau Gaya, Kota Kinabalu menerima bantuan keperluan asas dari Pusat Zakat Sabah PZS dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya di Balai Raya Pulau Gaya. Bercakap kepada pemberita, Datuk Syahelmi berharap bantuan berkenaan akan membantu meringankan beban penduduk terlibat untuk membaiki rumah mereka. Daripada Pusat Zakat Sabah, bantuannya adalah sebanyak RM500 bagi setiap isi keluarga tersebutlah. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, juga akan menyalurkan bantuan mereka dan jumlah yang akan diberikan nanti mereka akan nyatakanlah. Dalam kejadian pada 29 November lalu, sekurang-kurangnya 38 buah rumah di 5 kampung dilaporkan terjejas teruk. Kejadian turut menyebabkan 2 bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya dan SK Pulau Gaya rosak selepas bumbung beberapa bilik darjah diterbangkan angin kencang. Tourism Malaysia dengan kerjasama Persatuan Menyelam Scuba Malaysia MSDA dan Taman-Taman Sabah melancarkan versi baharu Direktori Tapak Selam bertajuk Sabah and Labuan 101 Diving Treasures Ultimate Divers Playground. Di antara usaha menggiatkan semula industri menyelam di Sabah dan Labuan. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Tourism Malaysia yang juga Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Direktori berkenaan merangkumi maklumat lokasi, pengendali selam skuba serta peluang penerokaan destinasi baharu aktiviti selam. Ia turut dipaparkan di laman sesawang Tourism Malaysia dengan tambahan destinasi baharu berpotensi, antaranya Pulau Selakan, Pulau Sepanggar, Pulau Timba-Timba dan Vernon Banks. Jadi diharap dengan adanya ini satu inisiatif untuk meningkatkan lagi permintaan terhadap produk-produk ataupun destinasi untuk penyelaman di negeri Sabah. Jadi sebagaimana sedia maklum, jadi sekarang ni kita pun dah mula mendapat penerbangan antarabangsa dah mula masuk ke negeri Sabah sedikit demi sedikitnya. Jadi diharap dengan adanya brosur seperti ini dapat meningkatkan permintaan. Demikian dinyatakan selepas pelancaran Direktori Tapak Selam tersebut di Kota Kinabalu. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai pengusaha selam dan pusat peranginan yang menjalankan aktiviti ini di Sabah dan Labuan melalui www.malaysia.travel dan platform media sosial Tourism Malaysia. Operasi pemusnahan tempat pembiakan PTP nyamuk Aedes yang dijalankan di lokaliti hotspot denggi, Program Perumahan Rakyat PPR Taman Mesra Batu 4 Sandakan berdepan sedikit kesukaran
berikutan kurangnya kerjasama penduduk. Setakat ini hanya 10 daripada 155 rumah di kawasan berkenaan telah diperiksa unit vektor Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Sandakan. Pegawai perubatan yang mengetuai operasi ini berharap penduduk memberi komitmen sepenuhnya dalam membantu mengawal penularan denggi. Taman Mesra ni kita dah lakukan kawalan banyak kali lah untuk PTP, pemusnahan tempat pembiakan dengan semburan fogging lah. Walau macam mana pun 165 rumah ini dia berkunci dan tidak respons setiap kali kita melawat ke kawasan inilah. Dari segi kesedaran masyarakat itu sendirilah dan dari segi kerjasama untuk membuka pintu bila pasukan kesihatan datang untuk membuat pemeriksaan. Sementara itu, pihak pengurusan PBR Taman Mesra menghargai sepenuhnya usaha dilaksana PPK Sandakan. Apa yang kami boleh buat, kami datang ke unit berkenaan, maklumkan dengan diorang ataupun melalui SMS ataupun melalui hela, hebaan kami buat di bawah blok bagi kerjasama dengan kesihatan. Setakat Ahad lalu, PBR Taman Mesra mencatat 40 kes denggi, iaitu kedua tertinggi di daerah Sandakan selepas Taman Mawar. 6 pasukan mempamerkan aksi dan semangat juang tinggi dalam kejohanan terbuka Persatuan Shotokan Karate Negeri Sabah SKAS 2022 di Kota Kinabalu. Ini termasuk pasukan dari Pahang dan negara Brunei Darussalam serta Indonesia yang memberi saingan yang sengit. Pengerusi penganjur yang juga Presiden SKAS, Simon Chia berkata kejohanan ini merupakan platform untuk mencungkil bakat muda. So it's a good platform untuk semua level sebab hari pertama itu lebih kepada beginners dan intermediate. Dan hari yang kedua ini lebih kepada yang kompetitif, cadet, junior dan senior. A lot of juniors athlete at a high level competition. Pasukan luar yang menyertai kejohanan ini yakin penyertaan mereka dapat meningkatkan prestasi atlet masing-masing. Parents menyokong and then orang pun lagi semangat lah. Lebih-lebih menang medal di luar negeri kan. So orang lebih semangat lah mau training apa. And then untuk kanak-kanak yang lain boleh ikut karate terus dan ikut bertanding di luar negeri jugalah. Kita dapati mutu permainan kanak-kanak ataupun pemain-pemain semakin meningkat dan alhamdulillah kita berharaplah penganjuran seperti ini dibuat lagi lah untuk masa akan datang. Dalam kegiatan ini saya rasa memang peningkatan akan terjadi jika kita akan melakukan selalu pertandingan antar negara. Jadi karena seperti saya tahu Sabah sedang berkembang. Jadi saya pun dengan senang hati akan datang, kami bawa atlet-atlet kami untuk hadir di sini. Kejohanan 2 hari ini disertai lebih 400 atlet dengan penyampaian hadiah disempurnakan Pengarah Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK Sudirman Hamadi di Dewan Teratai ILPKK. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi terus kita kembali bersama dengan Alif untuk lebih banyak perkembangan berita dalam Berita Wilayah. Alif. Ya baik, terima kasih Redwin.